Assalamualaikum, selamat tengah hari. Bertemu kembali dengan saya Q, perunding takaful daripada Imtiaz Konsultasi Senam Berhad. Petang ni saya nak berkongsi serba sedikit berkenaan dengan hibah. Bagaimana penggunaan hibah, di mana bila hibah itu terguna, dan juga golongan-golongan yang harus ada hibah. Apa itu maksudnya hibah? Sebelum kita teruskan, saya akan buat penerangan serba sikit berkenaan apa itu hibah. Hibah ni membawa maksud adalah hadiah. Alright. So bila maksud hadiah, macam mana pelaksanaan dia? So hibah ni adalah pemberian hadiah daripada pemberi hadiah semasa hayatnya, kepada orang ataupun kepada individu di atas sifat ihsan dan kasih sayang. Alright. Jadi bagaimana hibah ni berguna ataupun hibah ni berfungsi? Hibah akan berfungsi dalam 3 keadaan. Yang pertama, dia membantu waris untuk selesaikan hutang piutang si mati. Seandainya si mati tu ada hutang yang agak banyak, contoh ada setengah ada meninggalkan beberapa jumlah hutang. Jadi bila meninggal saja si pencarum ni, wang hibah ni akan digunakan untuk selesaikan hutang piutang. Jadi kebanyakannya bila kalau nak perasan ataupun selalu acap kali kita akan guna, selesai je pengkebumian, waris akan cakap, seandainya si mati ada berhutang dengan anda semua, tuntutlah hutang dengan saya. Contoh dia. Itu maksud dia. Itu fungsinya hibah. Yang nombor 2 adalah sebagai aset tunai ataupun dana kecemasan tunai untuk waris gunakan sebagai kelangsungan hidup. Sebab bila meninggal saja si pencarum ni, duit dalam bank, ESB ataupun segala aset di atas nama si pencarum akan dibekukan dulu sebelum difaraid. Alright. So itu pentingnya hibah, dia sebagai dana tunai. Nombor 3, penerima hibah itu adalah milik tunggal. Maksudnya dia tidak akan dikongsi dengan orang lain. Contoh saya nak bagi kepada orang A, so dia akan dapat kepada orang A. Alright, jelas. Dan hibah ni kita membantu untuk mengecilkan jumlah yang perlu difaraid. Dan dalam masa 14 hari kita beri balik kepada waris. Itu bagusnya hibah. So jelas hibah. Sekarang saya akan masuk balik 14 golongan yang harus, bukan 14 golongan, tapi ada beberapa golongan yang perlu wujudkan hibah. Alright. Yang pertama, orang yang tinggi komitmen, banyak hutang. Memang kena dihibah supaya bila dia meninggal, hutang piutang itu dapat diselesaikan oleh waris. Yang kedua, ketua keluarga. Maksudnya si suami ataupun ketua keluarga yang menanggung keluarga seorang. Maksudnya dalam satu keluarga tu dia yang mencari nafkah, macam suamilah. Alright. Yang ketiga, mempunyai anak angkat ataupun anak yang tak sah taraf. Yang keempat, mempunyai anak OKU. Yang kelima, yang mempunyai anak perempuan sahaja. Maksud dalam keluarga tu semua ada anak perempuan, jadi si ayah kena buat akaun hibah. Yang kelima, single dan juga tanggung keluarga. Contoh macam orang bujang yang belum berkahwin, jadi dia yang menanggung keluarga. Yang seterusnya, mempunyai syarikat enterprise. Lepas tu ada share partner. Yang seterusnya ibu tunggal. Yang terakhir sekali, orang-orang yang mempunyai harta pusaka yang nilai tinggi. So maksudnya kalau misal kata family dia ni banyak harta pusaka, dan ayah ataupun maknya kena ada hibah. Di sini ada lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lebih 10 individu yang perlu wujudkan hibah. 10 individu yang perlu wujudkan hibah. Jadi
Saya akan tinggalkan link di bawah, caption, link WhatsApp di bawah, klik di bawah, link untuk WhatsApp di bawah untuk anda klik, dan saya akan jawab segala pertanyaan anda. Okey, untuk itu saja petang ni berkenaan dengan apa itu hibah, bagaimana pelaksanaan dan siapa harus ambil hibah. Okey, so bertemu kembali nanti dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.